Dalam dunia politik, ada masanya kita saksikan sesuatu yang betul-betul mengubah segalanya, macam satu gempa bumi. Dan itulah yang baru sahaja berlaku di Jepun pada tahun 2026. Jom kita bedah siasat macam mana perkara ini boleh terjadi dan mengubah lanskap politik negara tu mungkin untuk selamanya. Okey, tengok nombor ni. 352. 352. Ini bukan nombor biasa. Inilah jumlah kerusi yang disapu bersih oleh gabungan kerajaan baru. Cuba bayangkan, kalau beberapa minggu sebelum tu anda tanya mana-mana pakar politik, confirm mereka akan cakap, mustahil. Angka ni macam cerita dongeng sahaja. Jadi, persoalan besar dia, macam mana sebuah kerajaan yang dah nyawa-nyawa ikan boleh tiba-tiba buat comeback dan menang besar macam ni? Kemenangan terbesar dalam sejarah moden Jepun tahu. Untuk faham semua ini, kita kena undur sikit. Tengok apa sebenarnya yang berlaku sebelum pilihan raya tu. Baiklah, kita mulakan dengan keadaan sebelum pilihan raya. Waktu tu, parti pemerintah LDP yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sanae Takaichi, kedudukan mereka memang goyah. Betul-betul di hujung tanduk. Sebabnya, LDP sebenarnya sebuah kerajaan minoriti. Tengoklah, mereka cuma ada 198 kursi. Nak dapat majoriti, mudah, perlukan 233. Jauh tu. Bila jadi macam ni nak buat apa-apa keputusan besar pun susah. Setiap undi, setiap rang undang-undang jadi satu pertarungan. Dan keadaan jadi lagi teruk. Satu pakatan politik yang dah bertahan selama 26 tahun, tiba-tiba pecah. Bayangkan 26 tahun LDP dengan Komeito ni macam tak boleh dipisahkan. Tapi ia berlaku. Dan bukan setakat keluar, Komeito terus join geng pembangkang. Habis, peta politik Jepun berubah sekelip mata. Dalam keadaan terdesak macam ni, apa Takaichi buat? Dia tak panik, dia tak undur. Sebaliknya, dia buat satu langkah yang gila berani, satu pertaruhan yang buat semua orang dalam dunia politik ternganga. Pada 23 Januari 2026, ingat ya, baru 3 bulan dia jadi Perdana Menteri, dia bubarkan Parlimen. Terus adakan pilihan raya kilat. Macam yang penganalisis cakap, ini memang pertaruhan politik tahap dewa. Strategi dia memang genius. Ada 3 langkah utama. Pertama, dia tahu rakyat suka dia. Rating populariti dia lebih 70%. Dia guna habis-habisan benda ni. Kedua, dia serang mengejut. Buat pilihan raya cepat-cepat sebelum pembangkang yang baru bergabung tu sempat nak susun strategi. Dan ketiga, yang paling bijak, dia cari kawan baru. Dia tinggalkan Komeito dan terus berpakat dengan Parti Nasionalis Ishin. Jadi, bila hari mengundi tiba, inilah dia gelanggang pertarungannya. Inilah kumpulan-kumpulan utama yang berentap untuk merebut kuasa di Jepun. Okey, kita ada 2 kem utama. Di satu pihak, gabungan Takaichi LDP yang konservatif, yang bawa agenda utamakan Jepun dan geng baru mereka, Ishin, yang reformis dan pro-pertahanan. Lawan mereka, blok pembangkang baru, CRA yang lebih sederhana dan fokus pada kebajikan sosial. Memang pertembungan ideologi yang ketara. Dan kemudian, tibalah malam keputusan. 8 Februari. Apa yang berlaku malam tu bukan setakat menang. Ia satu tsunami politik yang mengubah segalanya. Parti LDP pimpinan Takaichi sahaja sendirian menang 316 kerusi. Bayangkan, dari 198 kerusi minoriti melompat ke 316. Lebih 100 kerusi tambahan. Ini memang pencapaian yang gila. Dengan jumlah kerusi sebanyak ni, LDP dapat sesuatu yang sangat rare, sesuatu yang mereka tak pernah dapat sejak tahun 1947, iaitu super majority atau majoriti mutlak sebagai satu parti. Ini bermakna mereka ada kuasa untuk meminda perlembagaan negara. Inilah hadiah paling besar dalam politik Jepun. Dan bila kita campurkan dengan kerusi parti sekutu dia, Ishin, kita dapatlah angka magic tadi tu, 352 kerusi. Dengan kuasa sebesar ni, Takaichi ada mandat penuh. Dia boleh buat apa sahaja yang dia nak untuk tadbir negara. Okey, jadi sekarang persoalannya. Dengan kuasa yang begitu besar di tangan Takaichi, apa ertinya semua ini? Bukan sahaja untuk Jepun, tapi untuk kita semua, untuk seluruh dunia. Dari sudut ekonomi, bersedialah untuk Takaichinomics. Dia merancang pakej rangsangan mega. Kita cakap pasal 21 trilion yen ni. Lepas tu, cukai penggunaan 8% ke atas makanan akan ditangguhkan selama 2 tahun. Tak heranlah keyakinan pelabur melambung tinggi sampai indeks Nikkei pun pecah rekod.
Tapi perubahan paling besar, paling radikal mungkin sekali dalam bab pertahanan. Sebab dengan super majority itu, Takaichi kini ada kuasa untuk sentuh sesuatu yang dianggap suci dalam politik Jepun. Perkara 9 perlembagaan. Inilah fasal yang menjadikan Jepun sebuah negara pasifis yang melarang mereka ada tentera untuk berperang. Kalau dia ubah ni, ia akan mengubah identiti Jepun pasca perang secara total. Semua ini membawa kita kepada satu anjakan geopolitik yang besar. Kita mungkin akan saksikan kelahiran era baru, era nasionalisme utamakan Jepun. Hubungan dengan Amerika Syarikat akan jadi lebih erat dan pendirian terhadap China pula akan jadi lebih keras. Pendek kata, Jepun tidak lagi akan berdiam diri. Mereka mahu jadi pemain utama di pentas dunia. Jadi, pertaruhan besar Takaichi ternyata membuahkan hasil. Dia dapat mandat yang dia mahu untuk membina Jepun yang kuat. Tapi persoalan yang tinggal untuk kita fikirkan ialah bila Jepun yang lengkap bersenjata dan lebih tegas ini bangkit, apa kesannya pada kestabilan serantau yang dah sedia tegang? Itulah persoalan yang seluruh dunia sedang perhatikan sekarang.